Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada malam ini kita dapat bertemu secara maya dan insya-Allah kita mengambil berkat hari yang mulia, hari Jumaat untuk kita tadabbur suratul Kahfi yang penting untuk kita jadikan bekalan berdepan dengan zaman fitnah, zaman kekeliruan, zaman bencana. Terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan suratul Kahfi. Suratul Kahfi bermaksud surah gua, merujuk kepada sejarah penting yang menjadi pedoman bagi kita umat Islam, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Suratul Kahfi dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan bila kita sebutkan Makkiyah, sudah pastilah pembawakan surah ini lebih kepada akidah, lebih kepada iman. Suratul Kahfi sekiranya kita melihat dari sudut perbincangan tertib, susunan, kesinambungan surah, kita akan dapati suratul Kahfi diapit antara suratul Isra dan surah Maryam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma meletakkan kedudukan suratul Kahfi ini istimewa kerana ia bersekali dalam kumpulan suratul Isra, suratul Kahfi, surah Maryam. Dari sudut kedudukan suratul Kahfi itu sendirilah kita dapati ada mesej yang cukup penting disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan para sahabat ada yang menggelarkan surah sebelum dari suratul Kahfi, suratul Isra, iaitu dengan gelaran surah Bani Israel. Dalam kita memahami suratul Kahfi, kita tidak lepas daripada memahami ayat Al-Quran dengan merujuk ayat Al-Quran lain dan merujuk hadis-hadis Nabi SAW. Dari sudut kelebihan suratul Kahfi diriwayatkan dalam pelbagai versi hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat awal suratul Kahfi, maka dia terpelihara dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi SAW meletakkan kelebihan suratul Kahfi pada 10 ayat terakhir. Versi itu juga diriwayatkan oleh hadis sahih riwayat Muslim. Begitu juga ada hadis yang menjelaskan 3 ayat awal suratul Kahfi. Pendek kata, suratul Kahfi ini temanya adalah tema zaman fitnah, zaman kekeliruan. Dan kemuncak fitnah yang ditimpakan ke atas manusia adalah kemunculan Dajjal. Dari sudut hadis-hadis yang kita telah bacakan tadi, kita dapati bahawasanya terdapat beberapa bahagian yang penting berdasarkan hadis Nabi. Suratul Kahfi ini 3 ayat pertama, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Bahagian-bahagian penting inilah mengapit 4 kisah yang terkandung dalam suratul Kahfi yang menjadi penunjuk kepada kita berdepan dengan zaman fitnah. Sekiranya kita merujuk tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, sangat menarik tafsiran beliau. Beliau meletakkan suratul Kahfi ini keistimewaannya merupakan kesinambungan kepada suratul Isra. Kalau kita lihat, permulaan suratul Kahfi berbunyi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Allah kata, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Dia, iaitu Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, yang mana sifat Alkitab itu tidak ada bengkak-bengkok. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan terdapat hubungan antara suratul Kahfi dan suratul Isra.
Kerana suratul Isra diakhiri dengan ayat wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Kemudian disambung selepas itu suratul Kahfi alhamdulillah. Kalau kita bandingkan permulaan suratul Kahfi dan suratul Isra, memang ada kesinambungan. Kerana kesinambungan suratul Isra adalah subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam. Subhanallah. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Adapun permulaan suratul Kahfi alhamdulillah. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi katakan bahawasanya syiar zikir di dalam Islam subhanallah walhamdulillah. Jadi kita dapati permulaan suratul Isra ataupun digelar oleh sebahagian dari para sahabat surah Bani Israel berbunyi subhanallazi asra bi 'abdihi. Permulaan suratul Kahfi alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi. Jadi package bahawasanya kita perlu memahami suratul Kahfi sebelum itu adalah suratul Isra digelar oleh sebahagian dari para sahabat sebagai surah Bani Israel. Jadi kalau kita lihat dengan tema suratul Kahfi, zaman fitnah dan begitu juga sikap-sikap yang perlu ada untuk berdepan dengan kemuncak fitnah ke atas manusia iaitu Dajjal, maka kita tidak boleh lari daripada memahami sejarah dan sikap Yahudi Bani Israel yang antaranya dimuatkan dalam suratul Isra.